إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيطا لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وحي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم ورزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين يا رب العالمين. قال: الأول النعم، ففي كل 5 من الإبل إلى 20 شاة جزعة أو جزع ضأن له سنة، أو ثنية معز أو ثني له سنتان، وفي 25 بنت مخاط لها سنة، أو ابن لبون له سنتان إن فقدها، وفي 36 بنت لبون لها سنتان، وفي 46 حقة لها 3، وفي 61 جزعة لها 4، وفي 76 بنت لبن، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبن، وفي 130 حقة وبنت لبن، ثم في كل 40 بنت لبن، وفي كل 50 حقة. ومن فقد واجبه صعد إلى أعلى منه وأخذ شاتين كالأضحية و20 أو 20 درهما إسلامية، أو نزل إلى أسفل منه وأعطى بخيرته شاتين أو 20 درهما. Kata al-Imam al-Alim al-Allamah al-Faqih Habib Abdullah bin Abdul Rahman Bafadal al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, qala al-awwalu an-na'am. Kategori yang pertama dalam beberapa jenis ataupun beberapa bahagian zakat ini, beberapa bagai zakat ini, yang pertamanya ialah an-na'am, haiwan ternakan, zakat haiwan ternakan. Telah bincanglah dalam pertemuan yang lalu tentang syarat-syarat wajib yang khas yang berkaitan dengan zakat ternakan ni. Ini kita nak masuk dalam syarat yang pertama lah. Pada kelas ni, pada pertemuan ni kita nak masuk dalam syarat yang pertama ataupun salah satu syarat dia, iaitu bulughun nisab, sampai nisab. Dia syarat ni macam yang kita sebut dalam pertemuan yang lepas, syarat tambahan untuk zakat ternakan ialah sampai nisab. Satu, bulughun nisab. Yang keduanya berlalu haul, berlalu tempoh masa 12 bulan qamariyah, mudiyul haul. Yang ketiganya antakuna saimah, dia mesti dipelihara ataupun makanan itu tidak perlu dibiayai, tak perlu dibeli. Dan yang keempatnya anda takuna amilah, haiwan ternakan itu bukanlah digunakan untuk bekerja ataupun untuk manfaat lain dan sebagainya. Itu 4 syarat wajib zakat yang khas berkaitan dengan syarat
zakat na'am, zakat ternakan, haiwan ternakan. Maka sini nak bincang tentang bulughun nisab, sampai ataupun cukup kadar wajib zakat. Cukup kadar wajib zakat. Maka setiap satu daripada 3 kategori na'am, 3 kategori haiwan ternakan itu ada dia punya kadar dia, kadar nisab yang tertentu yang khusus untuk dia. Untuk unta ada kadar dia, berapa ekor unta baru kena keluar zakat. Untuk lembu pun ada kadar dia, ada milik beberapa ekor lembu baru kena keluar zakat. Begitu juga dengan kambing, pemilikan jumlah kambing yang tertentu itu mewajibkan zakat, dan seterusnya. Ini syarat yang pertama lah kalau kita bincangnya. Untuk unta, fa fi kulli khamsin minal ibili, maka setiap daripada 5, maka pada tiap-tiap 5, fa fi kulli khamsin, maka pada tiap-tiap 5 ekor minal ibil, daripada unta. Bila seseorang tu memiliki 5 ekor unta dengan syarat-syaratnya, ila 20, kepada 20, setiap 5 ekor, maksudnya sampai 20, ganda 4 lah. Syatun, seekor kambing. Syatun, seekor kambing. Jaza'atun, kambing betina usia setahun. Au jaza'u dha'nin, ataupun kambing jantan. Lahu sanatun, yang usianya setahun. Yang usianya setahun. Ataupun pilihan yang kedua, kalau tak awak keluar jaza'ah ataupun jaza', saniyatu ma'zin, kambing dha'nin tu biri-biri lah. Jaza'ah biri-biri umurnya setahun, biri-biri yang betina umurnya setahun. Jaza'un, jaza'u dha'nin, biri-biri jantan umurnya setahun. Lahu sanatun, lahu sanah. Au saniyatu ma'zin, ataupun kambing kacang. Kambing biasa kita ni lah, bukan kambing biri-biri. Kambing kacang, ma'zin tu kambing kacang. Saniyah, yang usia 2 tahun. Kambing betina, kambing kacang betina usia 2 tahun. Au saniyun, atau kambing kacang jantan, lahu sanatan, yang berusia 2 tahun. Ini pada setiap 5 ekor unta yang dimiliki oleh seseorang, dengan syarat-syaratnya cukup haul dan sebagainya. Maka bila mana dia memiliki 5 ekor unta, bila mana dia memiliki 5 ekor unta dan berlalu tempoh setahun haul, dipelihara dan diberi makan secara, kalau kita kata percuma lah, bukan dibiayai, bukan perlu dibeli dedaknya, rumput dan sebagainya, dengan syarat-syaratnya akan disebut kat belakang nanti. Dan juga dia tidak digunakan untuk sebarang kerja, bukan untuk angkat barang, bukan sebagai kenderaan dan sebagainya. Ada 5 ekor tu, maka pemiliknya wajib mengeluarkan zakat seekor kambing. Seekor kambing. Cuma kambing ada 2 jenis lah, kambing biri-biri dengan kambing kacang. Kalau kambing biri-biri, maka dia perlu keluarkan kambing biri-biri yang nama dia jaz'ah, yang betina lah, jaz'atun. Kalau ada ta marbutah tu untuk betina, kambing biri-biri betina. Ataupun jaza'un, kambing biri-biri jantan. Jaz'atun ataupun jaza'un ni kambing biri-biri yang dah berusia setahun, maksudnya dah 12 bulan ke atas. Dah genap usia dia 12 bulan. 13 bulan ke 14 bulan ke tak apalah, setahun 2 bulan ke setahun 3 bulan tak, tapi mesti lebih 12 bulan. Itu setahun. Satu pilihan dia. Ataupun kalau dia keluar kambing kacang, kalau dia keluarkan zakatnya dalam bentuk kambing kacang, bukan kambing biri-biri, ma'zin, kambing kacang, maka yang dikeluarkan tu ialah kambing kacang yang nama dia saniyah. Kalau betina, ada ta marbutah, saniyah, iaitu kambing kacang betina yang umur dia 2 tahun. Ataupun saniyun, kambing kacang jantan, lahu sanatan, yang umur dia 2 tahun. Itu untuk setiap 5 ekor unta. Jadi dalam kitab kita disebut fa fi kulli khamsin minal ibil ila 20, diringkaskan. Maka pada tiap-tiap 5 ekor daripada unta sehingga ke 20 ekor. Maka untuk setiap 5 ekor tu 1 kambing.
Maksudnya kalau 10 ekor unta, 2 kali 5 lah, maka 2 ekor kambing. 15 ekor unta kali 3, 3 ekor kambing, 5 kali 3. Dan sampai 20 ekor unta kali 4 lah, 5 kali 4, 20 ekor unta, maksudnya 4 ekor kambing. 4 ekor kambing. Jadi dia ringkaskan. Kalau dalam kitab yang lebih memperincikan, dia akan sebutlah untuk 5 ekor unta, seekor kambing. 10 ekor unta, 2 ekor kambing. 15 ekor unta, 3 ekor kambing. Dan 20 ekor unta, 4 ekor kambing. Cuma kalau kau nak biri-biri, usia dia setahun, jantan ataupun betina. Kalau kau nak kambing kacang, usia dia 2 tahun, jantan ataupun betina. Dinamakan kambing itu, nama dia jaz'ah. Sebab apa nama dia jaz'ah? Jaz'ah ni maksudnya yang telah gugur gigi hadapannya. Yang telah gugur gigi hadapannya. Biasanya pada umurnya setahun lah. Ghalibnya pada ketika umurnya dah sampai setahun, maka gugur gigi hadapannya, salin kan gigi baru lah maksudnya. Salin kan gigi baru. Jadi pada jaz'ah ni ada dua ciri lah. Kalau terdapat salah satu daripada 2 ciri ni, dah memadai untuk dikeluarkan sebagai zakat. Satu, sama ada dia dah gugur gigi hadapan dia walaupun tak cukup setahun. Mengambil pada kata nama jaz'ah, dia dah gugur gigi hadapan dia walaupun belum cukup setahun. Ataupun dia dah cukup setahun, usia dia dah 12 bulan ke atas, walaupun belum gugur gigi dia. Dia ada 2 tu. Jaz'ah sini kena kepada 2 kemungkinan kambing biri-biri. Jaz'atul dha'nin ataupun jaz'ul dha'nin ni ada kemungkinan sama ada dia dah telah gugur gigi hadapannya walaupun belum cukup umurnya 12 bulan, satu kemungkinan. Ataupun telah cukup umurnya 12 bulan, dia dah umur setahun dah, walaupun belum gugur gigi dia. Kedua-duanya diterima sebagai jaz'ah. Kedua-duanya masuk dalam kategori jaz'ah. Baik. Tu sampai 20. Sampai bilangan unta yang dimiliki oleh seseorang itu 20 ekor. Jadi kalau sampai 20 ekor, 4 ekor kambing lah. 4 ekor kambing. Kalau tak sampai 20 ekor, contohnya sekadar 19 ekor saja, bila cukup haul, bila dah berlalu tempoh 12 bulan tu, yang ada cuma 18 kambing, 18 ekor unta ataupun 19 ekor unta, tak cukup 20 pun, maka kekal dalam bentuk 3 ekor zakat lah. 5 ekor unta, sekok kambing. Bawah pada 5 ekor tak wajib zakat. Sekok tak wajib zakat, 2 ekor unta tak wajib zakat, 3 ekor unta tak wajib zakat, 4 ekor unta tak wajib zakat, 5 ekor unta wajib zakat. Sekok kambing. 6 ekor unta, masih lagi 1 ekor kambing. 7 ekor unta, masih lagi sekok kambing. 8 ekor unta, masih lagi sekok kambing. 9 ekor unta, masih lagi sekok kambing. 10 ekor unta, 2 ekor kambing. Dan berterusan. 11 ekor unta, 2 ekor kambing lagi. 12 ekor unta, 13 ekor unta dan 14 ekor unta, masih lagi 2 ekor kambing. 15 ekor unta, 3 ekor kambing. 16 ekor unta, 17 ekor unta, 18 ekor unta, 19 ekor unta, masih lagi 3 ekor kambing. 20 ekor unta, 4 ekor kambing. 4 ekor kambing. Gitu. Saya kita buat apa nama carta dia. Jadi dia boleh pilih lah, sama ada nak keluarkan kambing biri-biri ataupun kambing kacang, tak kisah. Ataupun nak campur 2 ekor biri-biri, 2 ekor kacang ke, sekok biri-biri, sekok kacang ke, tak kisah. 3 ekor biri-biri, sekok kacang ke, tak kisah. Yang penting 4 ekor kambing. Dengan ciri dia ni. Kalau kambing biri-biri umurnya setahun ataupun telah gugur giginya. Kalau kambing kacang umurnya 2 tahun. Umurnya 2 tahun. Kita sebut saniyah ataupun saniyun. Wa fi 25, bila mana unta tu dah sampai 25 ekor,
Selagi tak sampai 25 ekor, bila berlalu tahun, kekal dengan 4 ekor unta lah. Tapi bila dah sampai 25 ekor unta dan cukup haul, cukup bilangan tahun, bintu makhad. Bintu makhad, anak unta betina yang umurnya laha sanatun, umurnya setahun. Unta betina umurnya setahun, namanya bintu makhad. Unta betina umurnya setahun. Dia dinamakan dengan bintu makhad ni, nama-nama yang diberikan kerana keadaan dia lah, kerana dia punya situasi dia. Bintu makhad ini ialah mudahnya unta betina yang umurnya setahun lah, umurnya 12 bulan. Pasal apa nama dia bintu makhad? Dinamakan bintu makhad sebab makhad itu ialah makna dia hamil. Dia anak unta betina bagi ibunya yang sedang hamil. Asal makna dia lah. Maksudnya pada ketika umurnya setahun, ibunya dah bersedia untuk hamil pula, ataupun ibunya sedang hamil kandungan yang kedua, kandungan yang seterusnya. Jadi bintu makhad, bintu tu kena pada anak, anak betina unta lah. Anak unta betina, anak unta yang betina. Makhad, makhad tu ibu dia. Makhad dengan makna hamil. Maksudnya anak unta betina yang ibu dia sedang mengandung, yang ibunya sedang mengandung ataupun bersedia untuk mengandung pula. Mesti syarat ke ibu dia mengandung tak? Kita akan bincang syarat ke tak tu situasi dia. Maksudnya pada ketika usia dia dah sampai setahun, ibu dia mungkin mengandung pula lah, sedang bawa perut pula ibu dia tu, ataupun ibu dia bersedia untuk kandungan yang seterusnya. Yang pentingnya anak unta betina umurnya setahun. Laha sanatun, anak unta betina umurnya setahun. Tu bila mana memiliki, seseorang tersebut memiliki 25 ekor unta. Memiliki 25 ekor unta. Selagi mana tak sampai 25 ekor unta, 21 ekor, 22 ekor, 23 ekor, 24 ekor, masih lagi kekal dengan 4 ekor kambing. Ataupun pilihan yang kedua, kalau tak ada bintu makhad. Kalau tak ada bintu makhad, tak ada anak unta betina yang umurnya setahun. Kalau yang lebih pada tu tak ada masalah lah, ada. Yang ada sama ada yang kurang daripada setahun, yang umur 12 bulan ke atas tak ada. Kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun tak ada masalah lah. Tapi sekurang-kurangnya minimum, yang paling minimum zakat dia ialah anak unta betina yang umurnya setahun, yang umurnya 12 bulan ke atas. Lebih tak ada masalah. Kurang daripada 12 bulan tak boleh dijadikan sebagai zakat, bila mana untanya tu ada 25 ekor. Kalau tak ada, ibnu labun, anak unta jantan bagi ibunya yang labun. Itu kalau kita terjemah secara tradisional lah, anak unta jantan bagi ibunya yang labun. Lahu, anak unta jantan ni sanatani, umurnya 2 tahun. Pilihan untuk menggantikan anak unta betina dengan anak unta jantan ni, kalau in faqadaha, sekiranya luputnya, sekiranya tidak ada anak unta betina tu. Anak unta betina umur setahun tak ada, bawah pada setahun dah. Atas pada setahun boleh lah, tak ada masalah. Bawah pada setahun, yang ada anak unta betina umurnya mungkin baru dalam 8 bulan, 9 bulan contohnya, 10 bulan, 11 bulan contohnya, maka masih lagi belum layak untuk dijadikan sebagai zakat. Kalau tak ada, maka beralih kepada anak unta jantan yang umurnya 2 tahun. Nama anak unta jantan tu nama dia ibnu labun. Ibnu labun, anak unta jantan. Labun tu anak jantan lah. Lembu pun dipanggil ibnu juga, tak ada masalah lah. Sini dah unta, jadi ibnu tu anak unta jantan lah. Anak jantan unta, unta jantan bagi ibunya yang labun. Tu kalau kita terjemah dengan makna, kalau kita nak betul-betul makna dia, bagi ibunya yang labun. Apa makna labun? Bagi ibunya yang mempunyai susu. Bermaknanya ibunya pada ketika itu dah ada anak kecil. Bermakna kalau ada anak kecil, maksudnya adalah susu dalam kantung susu ibu dia tu. Anak dia bila anak unta tu, contohnya anak unta jantan tu umur dah 2 tahun, besar dah lah, dewasa dah 2 tahun. Kemungkinan besarnya ibunya melahirkan anak pula, adik dia melahirkan anak pula. Bila mana ibu dia ada anak kecil pula, berarti
ada susu dalam kantung susu ibu dia, maka dinamakan sebagai labun, binatang yang bersusu. Binatang yang bersusu, yang ada susu dalam kantung susu dia. Itu nama dia lah. Jadi anak unta jantan bagi ibunya yang bersusu. Tu kalau kita terjemah ibnu labun. Terjemahan tak ada masalah. Yang pentingnya anak unta jantan yang umurnya 2 tahun. Itu yang penting. Sebab itu ditekankan pada umur. Lahu sanatani. Dia usianya 2 tahun, 24 bulan ke atas. 24 bulan qamariyah ke atas. Ini kalau tak ada bintu makhad. Kalau tak ada bintu makhad. Kalau ada bintu makhad, keluarkan bintu makhad lah. Habis. Kemudian daripada unta, bilangan unta yang dimiliki 25 ekor sampailah kepada 35 ekor, masih lagi bintu makhad. Kalau tak ada bintu makhad, ibn labun. Wa fi sittin wa salasina, pada pemilikan unta sebanyak 36 ekor unta, dia milik 36 ekor unta, cukup haul. Bintu labun laha sanatan. Unta betina bagi ibunya yang labun. Umur dia 2 bulan, 2 tahun lah, sama macam ibnu labun lah. Anak unta betina bagi ibunya yang labun, bagi ibunya yang bersusu, iaitu anak unta betina yang usianya 24 bulan ke atas. Laha sanatani. Maka kewajipan zakat bintu labun ini sampailah unta yang dimiliki itu 45. Wa fi sittin wa arba'ina, ketika unta yang dimiliki itu 46 ekor, hiqqatun, seekor unta betina, hiqqah nama dia. Hiqqah ni kalau kita kata dewasa lah. Laha salasun, iaitu yang umurnya 3 tahun, yang umurnya 36 bulan ke atas. Umurnya 36 bulan ke atas. Dinamakan sebagai hiqqah kerana pada ketika itu dia dah layak untuk ditunggangi. Summiyat bihiqqah li'annaha istahaqqat an turkabah. Dinamakan dengan hiqqah kerana pada ketika itu dia layak untuk ditunggangi dan layak untuk dimuatkan barang ke atas dia. Wa yuhmalu 'alaiha wa yatruqaha fahlu, dan dia boleh untuk berikan kepada bapa jantan. Maksudnya dia boleh dia sesuai untuk mengandung. Dia sesuai untuk mengandung lah. Dia dah bersedia untuk mengandung. Jadi al-fahlu, kalau kita tengok dalam bab ni, al-fahlu dengan maksud bapa jantan lah. Baka jantan. Itu nama dia hiqqah. Kalau jantan, kalau unta jantan umur 3 tahun, nama dia hiqqun. Tapi sini tak, dia kena hiqqatun. Unta betina yang umurnya 3 tahun. Nama tu pasal munasabah keadaan ni lah. Dia dah 3 tahun, artinya dia dah layak untuk, dia dah sesuai untuk ditunggangi, dia dah sesuai untuk dimuatkan barang ke atasnya, dan dia sesuai untuk dipesumkan, dia sesuai untuk buntingkan, sesuai untuk dibuntingkan. Itu pada ketika pemilikan unta seseorang itu mencapai angka 46 ekor. Angka 46 ekor. Sampailah kepada 60 ekor. Tahun depan tak sampai, tahun depan bawah pada 60 ekor. Tahun ni dia ada 46 ekor, tak apalah. Kena hiqqah sekor. Zakat dia hiqqah. Unta betina umurnya 3 tahun sekor. Tahun depan bila cukup berlalu tempoh masa setahun pula, 12 bulan pula, masuk haul baru pula, ada pada dia cuma 59 ekor ataupun 60 ekor saja, kekal dengan hiqqah, sampailah kepada 61. Wa fi 61, ketika pemilikan unta tersebut, seseorang tu memiliki sebanyak 61 ekor unta. 61 ekor unta, maka jaz'atun lahu arba'un, seekor unta betina jaz'ah yang usianya 4 tahun. Jaz'ah sama makna dengan jaz'ah kambing biri-biri lah, iaitu unta betina yang gugur gigi hadapan dia.
Ataupun kalau tak gugur gigi hadapan dia telah mencapai usia 4 tahun, iaitu 48 bulan. 48 bulan. Wa imma dia telah gugur gigi hadapan dia, jasa'ah. Ataupun wa imma walaupun tak gugur gigi hadapan tapi dia dah masuk umur 4 tahun. Dia dah genap 4 tahun, genap 48 bulan ke atas. Genap 48 bulan dan ke atas. Itu pada ketika seseorang itu memiliki 61 ekor unta. Wa fi 76 dan pada 71 ekor, bila unta seseorang tu dah mencapai angka 71 ekor yang ada dekat dia, yang ada pada dia, yang dia bela untuk tahun tu, maka binta labun 2 ekor binta tasniah, binta labun 2 ekor unta betina yang umurnya 2 tahun. 2 ekor unta betina yang umurnya 2 tahun. 2 ekor. Wa fi 91 dan pada angka 91 ekor unta, pada angka 91 ekor unta, hiqqatani, 2 hiqqah, 2 unta betina yang berumur 3 tahun. 2 unta betina yang umurnya 3 tahun. Wa fi 121 dan pada bilangan unta yang dimilikinya itu 121 ekor. 121 ekor, salasu banati labun, 3 ekor anak betina, 3 ekor unta betina binti labun yang usianya 2 tahun. 3 ekor anak betina yang usianya 2 tahun. 3 ekor unta betina yang usianya 2 tahun. Wa fi 130 dan pada angka 130 unta yang dimilikinya, unta yang ada pada dia untuk tahun tu, untuk haul itu ialah 130 ekor yang ada kepada dia. Hiqqatun, seekor unta betina yang umurnya 4 tahun, yang umurnya 3 tahun. Seekor unta betina yang umurnya 3 tahun. Wa binta labun dan 2 ekor unta betina yang umurnya 2 tahun. Seekor hiqqah, seekor unta betina yang umurnya 3 tahun, dan 2 ekor bintu labun, 2 ekor unta betina yang umurnya 2 tahun. Ini kena keluar 3 ekor lah pada bilangan unta yang dimilikinya sebanyak 130 ekor. Itu. Summa kemudian. Kemudian ni maksudnya lebih daripada tu lah. Bila lebih daripada tu, setiap kali tambahan 10. Summa ay kullama zadat 10, kan tambah lagi tu. Yang terjadi summa ay kullama zadat 10, setiap kali bertambah 10 lepas pada 130 tu, lepas 130 setiap kali tambah 10, summa fi kulli arba'in, pada setiap 40 ekor unta, bintu labun, pada setiap 40 ekor unta, seekor bintu labun, zakat dia seekor bintu labun, seekor unta betina yang umurnya 2 tahun. Wa fi kulli 50, dan pada tiap-tiap 50 ekor unta, hiqqatun, seekor unta betina yang umurnya 3 tahun. Yang umurnya 3 tahun. Gitu. Dia nisab haiwan ternakan ni, bukan kita pilih angka ikut suka tak. Nisab haiwan ternakan ni kita ambil daripada sumber yang paling kuat yang kita ambil ialah daripada surat Sayyidina Abu Bakar kepada Anas, seperti mana yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sayyidina Abu Bakar ketika menjadi khalifah radhiyallahu anhu menulis surat kepada Sayyidina Anas bin Malik ketika mana Sayyidina Abu Bakar nak hantar Sayyidina Anas Malik untuk mengutip zakat di Bahrain, di negara Bahrain. Maka ini catatan dia, berapa ekor benda apa yang kena, berapa ekor benda apa yang kena, berapa ekor zakat apa yang kena. Jadi unta ke, kambing ke, lembu ke, ini yang kita ambil daripada surat Sayyidina Abu Bakar kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhumah. Jadi bukannya kita fuqaha, kita buat angka-angka ni sendiri tak. Maksudnya Sayyidina Abu Bakar ambil daripada Nabi ya. Sayyidina Abu Bakar ambil daripada Nabi. Jadi benda ni benda yang ta'abudi, pasal apa 121, pasal apa 130, pasal apa 61, pasal apa 91 tak. Itu memang yang dinaskan sebegitu.
Jadi pada bab angka ni kita tak boleh nak kata apa. Dalam bab angka bilangan ni kita tak boleh tidak ada madkhal, tidak ada sebarang campur tangan daripada kita. Dia bukan ta'aquli, dia ta'abudi. Sebab itu yang tercatat dalam nas kita. Boleh tengok dalam Sahih Bukhari, dalam bab zakat. Dia akan bincang, dia akan sebut satu-satu angka ni, satu-satu ni. Baik. Jadi secara mudahnya macam ni. Ni zakat al-ibil. Zakat unta. 5 ekor unta. 5 ekor unta. 1 syah, 1 kambing. 1 kambing dengan huraian yang tadilah. Sama ada kita pakai apa nama dha'nin, biri-biri, ataupun kita pakai ma'zin, ma'iz. Kita panggil kambing kacang. Kambing yang kita dah belah lah, kambing kacang. Kalau dha'nin mesti jaz'ah. Sama ada jaz'atun, ini yang paling afdal, ataupun jaz'un. Maksudnya tak kisah sama ada kambing betina ataupun kambing jantan. Maksudnya umur dia 1 tahun. Kalau kambing kacang, saniyah betina ataupun saniyun, kambing kacang jantan. Saniyah ataupun saniyun ni maksudnya 2 tahun. Kambing jantan ataupun kambing betina yang umurnya 2 tahun. Kemudian setiap 5 ekor unta, seekor kambing. Makanya 10 ekor unta, 2 syah, 2 ekor kambing. 15 ekor unta, 3 syah, 3 ekor kambing. 20 ekor unta, 4 syah, 4 ekor kambing. 4 ekor kambing. Kemudian bila sampai 25 ekor unta, 25 ekor unta, 1 bintu makhat. 1 bintu makhat. Unta betina yang umurnya unta betina yang umurnya 2 tahun. Lupa. Unta betina yang umurnya 1 tahun. Bintu labun baru 2 tahun. 1 tahun. Bintu makhat ni unta lah, bukan kambing. Kalau tak ada bintu makhat ni, boleh digantikan dengan ibn labun, unta jantan bagi ibunya yang labun, iaitu umur dia 2 tahun. Umur dia 2 tahun. Ni pada bilangan 25 sampai 35, masuk 36, 1 bintu labun. 1 bintu labun. Iaitu unta betina yang umurnya 2 tahun. 36 ekor. Sampai kepada 45 ekor, masuk 46 ekor unta. 46 ekor unta, 1 hiqqah. 1 hiqqah, unta betina yang umurnya 3 tahun. Unta betina yang umurnya 3 tahun. Kemudian sampailah bilangan 61 ekor unta. 61 ekor unta, 1 jaz'ah, unta betina yang umurnya 4 tahun. Unta betina yang umurnya 4 tahun. Itu 61 sampai 76. 76 ekor unta. 76 ekor unta,
2 bintu labun. 2 bintu labun. Dua bintu labun. 2 ekor unta yang umur dia 2 tahun. 2 ekor unta yang umurnya 2 tahun. Kemudian 91 ekor unta. 91 ekor unta. 91 ekor unta. Hiqqatani. 2 hiqqah. 2 ekor unta betina yang umurnya 3 tahun. 2 ekor unta betina yang umurnya 3 tahun. 121 ekor unta. 121 ekor unta. 3 bintu labun. 3 bintu labun, iaitu unta betina yang umurnya 2 tahun. 130. 130 ekor unta. 130 ekor unta. 130 ekor unta. 1 hiqqah. 1 hiqqah iaitu 3 tahun. Unta betina yang umur 3 tahun. Dan 2 bintu labun. 2 bintu labun. Dan 2 bintu labun, iaitu unta betina umurnya 2 tahun. Tu 130 ekor unta. Habis. Kemudian yang lebih daripada ni, setiap kali bertambah 10 ekor unta, 140, 150, 160, 170 sampai habis lah. 180, 190 sampai 200 sampai 1000 sampai 1000 pun. Setiap kali lebih 10, maka kiraan dia berubah. Semua ni dikira lagu ni. Setiap 40 ekor unta, kullu, setiap 40 ekor unta kena pula 1 bintu labun. 1 bintu labun. Unta betina yang umurnya 2 tahun. Setiap 50 ekor unta kena pula 1 hiqqah, iaitu unta betina yang umurnya 3 tahun. Okey. Pada ketika dia 140 ekor, maksudnya 140 ekor ni maksudnya 50 campur 50 campur 40. Jadi 2 ekor hiqqah dan seekor bintu labun. Faham tak? 140 ni ialah 50 campur 50 campur 40. Betul tak? 50 1 hiqqah, 50 1 hiqqah, 40 1 bintu labun. Jadi untuk zakat bagi 140 ekor unta, 2 ekor hiqqah, 1 ekor bintu labun. Kegeran ni. Selepas daripada 130 ekor, setiap tambahan 10 ekor unta akan dikira dengan kewajipan yang macam ni. Setiap 40 ekor unta, seekor bintu labun, unta betina yang umurnya 2 tahun. Setiap 50 ekor unta, 1 hiqqah, unta betina yang umurnya 3 tahun.
150 ekor unta. 150 ekor unta. 150 ekor unta ialah 50 campur 50 campur 50. Jadi 3 ekor hiqah. 30 hiqah. Empat ekor tambah lagi 100, tambah lagi 50, tambah lagi 10. Jadi 160 ekor unta. 160 ekor unta berapa? 20 tak ada. Dia setiap 3, setiap 40 dengan setiap 50. Tak cukup. 40 campur 40 campur 40 campur 40 campur 40. 4, 8, 12, 16 dekat ni ya. Jadi bila unta orang tu ada 160 ekor, maka dia wajib berkelang 4 ekor bintu labun. 4 ekor bintu labun. 170. Berapa? 50. Saya dah. 50 campur 40 berapa? 90 campur 40 berapa? 80. Hei, 50 campur 40 40 130. 130 campur 40 berapa? 130. Jadi sekok hiqah 3 ekor bintu labun. Kan? Sekok hiqah. Kalau 100 ini 180 ekor unta, maka mudah. 50 campur 50 campur 40 campur 40. Kan? 2 ekor hiqah, 2 ekor bintu labun. 190. Ah, 50, 40. 50 40. Boleh dah tu. Jadi 3 hiqah, 1 bintu labun. 200. 50 campur 50 campur 50 campur 50. Jadi 4 ekor hiqah atau 40 campur 40 campur 40 campur 40 campur 40. Dia dah. Sebab angka 200 ni kena pada setiap 40 dan kena pada setiap 50. Boleh. Jadi kalau pakai hiqah 4 ekor. Kalau banyak pakai bintu labun 5 ekor. Sebab 5 kali 4 20. Kalau pakai hiqah 4 ekor. Apa nama 4 kali 5 20. Dan kes seterusnya. Setiap kali tambahan 10, kullama zadat ashran. Setiap kali tambah 10, maka bilangan dia ataupun kiraan dia ialah setiap 40 sekok bintu labun. Unta betina umur 2 tahun. Setiap angka 50 yang ada dalam jumlah ni, 1 hiqah unta betina yang umurnya 3 tahun. Ini contoh kiraan dia. Dia boleh lihat ni tak apa dah. Satu je yang nak kena ingat je pun. Kadang-kadang orang penintang tahu. Tak pening dah. Kiraan tu bermula daripada 140. Selagi mana tak sampai 140, contoh 139, dia masih 1 hiqah dan 2 bintu labun. Selagi mana tak cukup 140. Selagi mana maksudnya sampai ke 139 ekor unta yang dia miliki, kewajipan zakat dia ialah 1 hiqah dan 2 bintu labun. Bila dah masuk angka dia 140 dah,
Bilangan unta yang dia miliki dah 140, barulah ambil kiraan ni. Barulah ambil kiraan setiap 40 satu bintu labun, setiap 50 satu hiqah. Gitu. Maka setiap kiraan yang sah kedua-duanya boleh pakai dua-dua. Tapi kalau kiraan yang hanya sah satu saja, wa imma di hiqah wa imma di bintu labun, kena ikut kiraan tu. Macam ni kita tak boleh buat 140, kita tak boleh buat 50 lebih. Kalau buat 40 boleh lebih. 160 tak 150 tak boleh buat kiraan 40, tak boleh. 160 tak boleh buat kiraan 50. Sebab kalau buat 51 ataupun 52, 160 dah lebih lagi 20. Jadi kena pakai kiraan 40. 170 sama agaklah. Kalau buat 40 semua lebih 10. Kalau buat 53 lebih 20. Jadi ikut kesesuaian dia. Yang ada pecahan, yang ada kemungkinan dua cara ialah bermula daripada angka 200. Angka 200. Dan seterusnya lah, kias lah. Setiap kali tambahan 10, maka ni lah kiraan zakat dia. Bermula daripada 140, setiap kali tambahan 10, inilah kiraan zakat dia. Setiap 40 bintu labun, setiap 50 hiqah. Dan dikiaskan. Itu maksud dia. Habis. Kemudian kata summa fi kulli arba'in. Qala rahimahullah wa man faqada wajibahu sa'ida ila a'la minhu wa akhadha syataini kal udhiyati aw 20 dirhaman islamiyah aw nazala ila asfala minhu wa a'ta bi khiratihi syataini aw 20 dirhamah. Ini dipanggil masalah jubran, masalah ganti. Benda yang sepatutnya kita kena keluarkan tak ada, jadi kita terpaksa ambil satu tingkat yang lebih tinggi daripada dia, ataupun kita ambil satu tingkat yang lebih rendah daripada dia. Jadi lebihlah daripada kadar yang sepatutnya. Contohnya sepatutnya dia kena keluar bintu labun contohnya, tapi bintu labun tak ada, dan dia tak wajib beli dah, dia tak perlu cari beli dan sebagainya, sebab tu menyusahkan dia. Yang ada pada dia contohnya hiqah. Hiqah dah setangga lebih daripada dia, sebab bintu labun umur 2 ekor, umur 2 tahun. Hiqah umur 3 tahun. Ataupun tak ada bintu labun ke dia, yang ada ialah bintu makhad umur setahun. Bintu makhad umur setahun, bintu labun umur 2 tahun, bintu hiqah umur 3 tahun, jaz'ah umur 4 tahun. Jaz'ah umur 4 tahun. Jadi bila tak ada benda yang sepatutnya, umur yang sepatutnya dia kena keluarkan zakat tu tak ada, binatang yang pada umur yang sepatutnya tu tak ada, maka dia tak perlu beli, ataupun dia tak perlu cari, ataupun dia tak perlu tukar dengan siapa-siapa ada, tak perlu. Benda tu menyusahkan. Tengok apa yang ada pada dia, dan bila apa yang ada pada dia tu sama ada lebih daripada kadar yang sepatutnya, yang sewajibnya dia buat keluar, ataupun kurang daripada kadar yang sewajibnya dia keluar, maka di sini timbul masalah jubran nama dia. Masalah tampung, masalah gantian, ganti rugi lah, ganti rugi. Kalau kita ni ganti rugi lah bahasa kitanya. Masalah jubran. Dia sama ada tak ada, ataupun yang ada tu aib, yang ada tu tak boleh, tak sah dikeluarkan sebagai zakat pun boleh juga. Ataupun yang ada itu dia gadai kan, ada tapi dia gadai, jadi bahan cagaran contohnya, maka dia tidak ditaklifkan, dia tidak diberatkan ke atasnya untuk membelinya ataupun sebagainya. Tak. Tengok hak mana ada, kemudian sesuaikan sama ada dia perlu bayar ganti rugi sebab dia keluarkan kurang daripada yang sepatutnya, ataupun dia dipulangkan ganti rugi itu kepada dia. Bila dia bagi yang lebih, maka dipulangkan ke dia lebihan yang sepatutnya. Itu panggil masalah jubran. Dia kata wa man faqada wajibahu, dan sesiapa yang luputlah oleh kewajipannya. Kewajipannya zakat dia itulah kan. Hak ni 25 ekor unta, sekok bintu makhad, 36 ekor unta, 1 bintu labun, 46 ekor unta, 1 hiqah, 61 ekor unta, 1 jaz'ah, 76 ekor unta, 2 bintu labun, 91 ekor unta, 2 hiqah, tak ada ni. Kewajipan yang sepatutnya dikeluarkan tidak ada. Faqada, tidak ada. Sama ada dia tak milik, ataupun yang ada pada dia itu aib,
yang tak sesuai dikeluarkan sebagai zakat, yang tak sah dikeluarkan sebagai zakat, ataupun benda yang dia ada tu, binatang yang dia ada tu digadaikan, duduk dalam cagaran orang lain, sedang dicagarkan dan sebagainya, sa'ida ila a'la minhu, naiklah ia, sa'idah, naiklah ia kepada yang lebih tinggi daripadanya. A'la sini dengan mana akbar lah, sebab dikira dikira umur binatang. A'la ay akbar minhu, dia naik kepada binatang yang lebih tinggi, yakni lebih besar, lebih tua umur dia, lebih besar umur dia daripada yang wajib. Minhu min wajibihi, daripada wajib dia. Dan contohnya dia wajib kelak satu hiqah, contohnya dia kelak satu hiqah, contoh. Tak ada hiqah kat dia, jaz'ah ada, maka dikeluarkan jaz'ah. Maksudnya begitu. Hiqah unta betina umur 3 tahun, jaz'ah unta betina umur 4 tahun. Sebabnya kewajipan dia satu hiqah. Contohnya dia ada unta 46 ekor, 46 ekor ke 47 ekor ke 40 ekor ke. Jadi kewajipan dia ialah satu hiqah, seekor unta betina yang umurnya 3 tahun. Tak ada, ataupun ada tapi aib, tak sah dijadikan sebagai haiwan zakat. Itu contohnya lah. Ataupun ada tapi digadaikan, jadi cagaran. Dia tak perlu diambil balik tukang lendak, tak perlu. Jadi, dan ada pada dia jaz'ah, maka keluar jaz'ah, maka dikeluarkan jaz'ah sebagai zakat. Unta betina yang umurnya 3 tahun, bila dia bagi lebih daripada kadar yang sepatutnya, wa akhadha syataini kal udhiyah, dan mengambil ia akan 2 ekor kambing, kal udhiyah seperti mana kambing korban. Kal udhiyah ni yakni kambing yang layak untuk dikorbankan, iaitu apa nama, itulah, kalau kambing kacang umur 2 tahun, kambing kacang betina umur 2 tahun, ataupun kambing biri-biri dan kambing biri-biri betina yang umurnya setahun. Kambing biri-biri betina yang umurnya setahun, itu yang sah dibuat sebagai korban, itu yang sah dibuat sebagai korban. Jadi dia ambil, dia bagi seekor unta jaz'ah, dan ambil balik kadar lebihan tu. Kalau dia nak ambil lah, kalau dia tak mau ambil lagi baguslah, tapi dia ada hak untuk tuntut balik lebihan. Kewajipan ke atas diri saya ialah seekor hiqah contohnya, tapi saya tak punya hiqah, jadi saya keluarkan yang lebih tinggi daripada hiqah, iaitu jaz'ah. Gitu. Dan dia berhak untuk menuntut sebulan jubran dia, ganti rugi dia. Bila dia keluar yang lebih tinggi, maka ganti rugi yang dia boleh ambil ialah 2 ekor kambing yang sah dibuat korban. Kalau biri-biri umur setahun, kalau kambing kacang umur 2 tahun, kambing betina kacang umur 2 tahun, ataupun kambing biri-biri jantan betina umur setahun. Apa nama, saniyah ma'zin ataupun jaz'atu dha'nin. Hak betina, jantan tak boleh, hak betina. Ataupun kalau dia tak mau ambil kambing pun, au 20 dirhaman islamiyah, ataupun 20 dirham islami. Sebab seekor kambing itu dinilai dengan 10 dirham. Jadi 2 ekor 20 dirham islami. 20 dirham islami ni lebih kurang 6.8 gram perak. Senilai 6.8 gram perak lebih kurang. 1 dirham 0.34 takriban lah, lebih kurang. 1 dirham 0.34. Jadi 10 dirham 3.4 gram lah. 20 dirham 6.8 gram perak. Kena tengok nilai lah, tengok nilai harga dia. Hari yang dia keluarkan zakat tu, kena tahu harga perak pada hari tu, hari apa nama, berapa 1 gram berapa harga perak. Kalau 6.8 gram perak, berapa harga dia, maka dia boleh ambil balik lah daripada pengutip zakat tu. Kalau yang orang main kutip ke dia lah, kalau yang mengutip ke dia, dia boleh minta balik, boleh minta balik lebihan. Ataupun kalau kepada dia bagi terus kepada fakir, dia minta kepada fakir tu lah, ni saya bagi, saya ni zakat saya sepatutnya 1 hiqah, tapi saya tak ada hiqah, maka saya bagi jaz'ah, dan saya nak minta jubran, saya nak minta lebihan daripada kadar yang wajib saya keluarkan. Kalau dia nak, kalau dia tak mau, lagi baguslah, lagi aula lah. Tapi kalau dia nak, itu hak dia, tu yang lebih tinggi. Au nazala ila asfala minhu, ataupun dia turun
kepada yang lebih rendah. Asfala dengan mana asghara minhu, yang lebih muda daripadanya, daripada wajibihi. Sepatutnya dia kena hiqah, tapi dia tak ada hiqah, dan dia ada bintu labun contohnya. Bintu labun unta betina umur 2 tahun. Unta betina umur 2 tahun. Jadi bila dia keluarkan yang lebih rendah daripada yang sepatutnya, wa a'ta bi khiratihi, dan memberi ia malik itulah, ataupun muzakki tu, orang yang mengeluarkan zakat tu, malik tu tuan reta tu, bi khiratihi, dengan pilihan dia, tak boleh nak paksa. Syatai ni dia bagi tambah 2 ekor kambing, au 20 dirhaman, ataupun dia bagi nilai duit 20 dirham, iaitu nilai sekadar 6.8 gram perak. Itu kalau yang lebih rendah. Kalau dia bagi yang lebih tinggi, dia boleh dapat balance. Tapi kalau dia bagi lebih rendah, maka dia perlu bagi lebih daripada sekong unta yang rendah, nilai yang lebih rendah usia dia tu. Sama, maksudnya timbal balik lah kan? Dia wajib keluarkan bintu labun contohnya, tapi tak ada bintu labun, dia ada bintu makhat saja. Jadi bintu makhat, maka dia keluarkan bintu makhat. Tak cukup lagi, sebab kewajipan dia ialah bintu labun yang umur 2 tahun. Bintu makhat baru umur setahun. Bintu makhat baru umur setahun. Jadi dia keluar bintu makhat, anak unta betina yang umur dia setahun, dan ditambah lagi sama ada dengan 2 ekor kambing yang sah dikorbankan, ataupun ditambah dengan senilai duit senilai 20 dirham, iaitu 6.8 gram perak. Gitu. Ni masalah jubran nama dia. Gitu. Dan dia tidak mesti setakah saja naik ataupun setakah saja turun. Dia boleh naik 2 takah dan dia boleh turun 2 takah. Maksudnya contoh, kalau kita katakan kewajipan ke atas dia jaz'ah. Contoh, kewajipan ke atas jaz'ah unta betina yang umur 4 tahun. Tak ada jaz'ah. Hiqah pun tak ada. Ataupun ada hiqah tapi dia tak mau keluar hiqah. Contoh, dia nak keluar bintu labun. Hiqah pun ada kat dia, bintu labun pun ada dia. Maka dia berhak keluar bintu labun. Dan dia kena bayar 2 jubran lah. Sebab dia ambil 2 takah. Lebih 2 takah. Ataupun dia kena keluar bintu labun, tetapi dia keluarkan jaz'ah. Bintu labun unta betina yang umur dia 2 tahun tak ada. Yang ada kat dia jaz'ah contohnya unta betina yang umur 4 tahun, maka dia bagilah unta betina yang umur 4 tahun lah sebagai zakat. Dan dia berhak ambil jubran 2 jubran, iaitu 2 jubran maksudnya 4 ekor kambing lah, 4 ekor kambing, ataupun senilai 40 dirham. Senilai 40 dirham. 1 jubran 2 ekor kambing atau 20 dirham. 2 jubran maksudnya 4 ekor kambing atau 40 dirham. Jadi dia boleh dia tak semestinya turun 1 takah saja. Kalau tak ada takah tu, dia boleh turun lagi 1 takah. Macam tu juga dia tak semestinya bagi 1 takah saja lebih daripada yang sepatutnya. Kalau tak ada, maka dia boleh bagi yang setakah yang lebih tinggi daripada tu. Tengoklah, kalau berapa takah dia langkah, sebanyak itulah jubrannya dia perlu keluarkan ataupun dia boleh ambil balik. Dalam masalah, kalau masalah dia turun kepada unta yang lebih rendah umur, itu kewajipan, dia wajib keluar jubran. Cuma dia diberi pilih sama ada jubran yang dia nak keluarkan tu dalam bentuk kambing ataupun senilai perak. Tapi kalau yang dia beli, yang dia bagi tu ialah lebih daripada yang sepatutnya, dia sa'ida fauq, dia sa'ida ila a'la, selebih takah, maka tu dia boleh memilih sama ada dia nak tuntut jubran dia ataupun tak mau tuntut. Beza situ. Sebab tu hak dia, maka dia boleh gugurkan hak dia. Tapi kalau dia ambil yang lebih rendah, kewajipan dia hiqah, contohnya unta betina yang umur 3 tahun tapi dia bagi tak ada kat dia bagi bintu labun unta betina yang umur 2 tahun, maka masih lagi belum sempurna kewajipannya, maka dia wajib sempurnakan kewajipan itu dengan jubran. Jadi masalah asghar wajib jubran. Masalah akbar, masalah yang lebih tinggi, jubran itu dia berhak tuntut ataupun dia tak mau tuntut, tak ada masalah. Dalam masalah dia wajib bagi jubran itu, dia masih lagi diberi pilihan sama ada nak keluarkan kambing ataupun nak bagi dalam nilai perak. Nak bagi dalam nilai perak. Habis.
Ini kewajipan bagi orang yang memiliki unta. Kemudian katanya faslun fi wajibil baqari wa fi 30 minal baqari tabi'un ibnu sanatin atau tabi'atun bintu sanah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Disambung. Soalan kedua. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midadaka tika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.